Kemudian Imam Nawawi sebut di sini sehubungan dengan ni, dia sebut tentang hadis maudhu'. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang terkenal dalam mereka hadis-hadis palsu dan dalam menyebar hadis-hadis palsu ini. Apa itu hadis maudhu'? Jadi Imam Nawawi cuba perkenalkan sedikit. Dia sebut sini, al-hadithul maudhu' fa huwa al-mukhtalaq al-masnu'. Hadis rekaan lah, hadis palsu lah. Kadang-kadang seorang yang reka hadis itu, dia ambil ucapan seseorang lah, ucapan seseorang lah. Kemudian dia jadikan sebagai hadis, dia perkenalkan, popularkan sebagai hadis. Baru dia ada di antara kita mungkin ada yang bertanya tu ada di sini, tapi saya tak sempat jawab baru ni. Soalan tu bertindih-tindih, banyak. Dia tanya tentang satu hadis misalnya, macam ni lah, ceritanya. Kita ni lebih kurang, maksud dia sebut, kita ni satu puak golongan yang tidak makan kecuali bila lapar. Bila kita makan, kita tak makan sampai kenyang. Wa idza akalna fala nashba'. Begitu. Selalu juga kita dengarkan dalam khutbah-khutbah baca oleh imam. Disebut inna qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna fala nashba'. Lebih kurang begitu. Jadi apa kedudukannya? Kedudukannya macam ni. Termasuk dalam yang ni lah. Ni ucapan seseorang, mungkin doktor ke mana-mana tabib, sebab dia fikir orang yang nak sihat ni kena macam itulah caranya, disiplin. Tapi dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu saya sendiri pernah dengar, tapi masa budak-budak dululah. Kalau sekarang ni saya tegur, insya-Allah tegur. Kalau saya tahu dia kenal, saya tegur. Tapi masa dulu kita mana tahu. Acap kali dia baca dalam khutbahnya. Khutbah tu ditulis lah. Khutbah tu kira daripada pihak yang bertanggungjawab lah. Sebab bertulis, diedarkan kepada imam-imam tu. Benda-benda macam ni. Inilah yang Imam Nawawi sebut, kadang-kadang mereka ni dia ambil ucapan seseorang, orang lain. Cuma dikatakan ini hadis Nabi SAW. Kadang-kadang dia reka sendiri, ada juga. Lepas tu dia kata ini hadis Nabi SAW. Dia reka, kemudian dia masukkan sanad-sanad tertentu. Boleh jadi juga sanad itu kira-kiranya mengelirukan. Inilah sebab itulah disiplin ilmu ni sangat perlu kita jaga. Kalau tak jaga, rosak, tersebar dengan meluas benda-benda macam ni. Ada tadi pun saya tak sempat juga nak jawab tentang apa ni telaga barhud apa tu. Itu pun termasuk dalam yang ni juga sebenarnya. Tak boleh kita, imam Muslim kata la natasyaghal. Mana kita tidak menyibukkan diri. Tak perlu kita hiraukan hadis-hadis seumpama ini. Kadang-kadang disebutnya, kata ada dalam kitab-kitab ulama besar. Ada dalam kitab ulama besar, tak ada jaminan lagi iaitu tidak hadis palsu. Kadang-kadang orang ni akan sebut, orang ni dia sebut macam mana, itu perlu tahu dulu apa lafaznya. Kadang-kadang dia nak buat contoh saja, kita kata dia sebut. Itu boleh mengelirukan. Jadi kena berhati-hatilah dalam perkara seumpama ini, sebab berat sangat dosa menyebarkan hadis-hadis maudhu' ni. Berat sangat dosa. Mengikut Imamul Haramainnya jadi kafir kalau dengan sengaja. Dia sedar, dia tahu itu, tapi dia sebar juga, jadi kafir. Ulama-ulama lain walaupun tak sampai begitu, tapi mereka tetap mengatakan ini adalah salah satu dosa besar. Bagi saya nampak imam-imam, maaflah kalau ada tu, saya tidak maksudkan diri dia peribadi, tidak, tapi keadaan yang berlaku tu mengecewakan sangat. Ustaz dia bagus dah dari segi dia tak buat dosa, dia tak buat maksiat, tapi dia ada penyakit ini. Bila ada penyakit ini, pada hakikatnya dia melakukan dosa besar juga.
Itu yang kita takut. Itu yang sebabnya Imam Muslim ni sebelum dia kemukakan hadis-hadis dalam sahihnya, dia buat mukaddimah dahulu. Mukaddimah ni perlu dihadam betul-betul, perlu difahami apa sebab dia tak kemukakan hadis-hadis mereka itu, apa sebab. Sebab mereka ni tak boleh dipertanggungjawabkan, ikut suka hati saja, tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak daripada hadis-hadis maudhu' atau kebanyakannya, kata Imam Nawawi, sebenarnya boleh kita kesan kelemahannya melalui lafaz-lafaznya. Perkataan-perkataan dia tu sendiri sudah menunjukkan kelemahannya. Benda ni tak masuk akal. Kalau kita baca hadis-hadis maudhu', dia ada kitab pula dalam kitab-kitab hadis ni, satu bahagian hadis-hadis maudhu' saja. Perlu juga kita baca. Kalau orang yang nak mendalami hadis, dia kena baca yang sahih. Macam mana sifatnya, rasanya macam mana, warnanya nampak macam mana. Dan kena baca juga yang maudhu' macam mana. Beza jauh. Beza jauh. Kepada orang yang ahli, misalnya kepada orang yang biasa mengajar Quran, dia tidak hafiz sekalipun, dia akan rasa ini bukan Quran kalau orang baca. Bahkan kalau orang baca salah, dia tahu, padahal dia tidak hafiz, dengan sebab biasa. Berbeza dari segi lafaz dia tu. Kemudian apa lagi kalau kita mengambil, tengok dari sudut ilmu alatnya, dari sudut nahwunya dan sebagainya, lagi banyaklah kita boleh kesan. Kadang-kadang biasa ni pun tak masuk akal. Al-Badhinjan lima ukilalahu. Buah turung tu menjadi penawar kepada maksud orang makan tu. Apa dia nak ubah apa, dia sakit apa, akan sembuh. Jadi penawar terung tu, sebab dia jual terung. Dia jual terung, jadi dia pun kata begitu, terung ni serba baiklah, khasiat dia untuk segala penyakit. Kita makan untuk apa? Kalau kita demam, untuk menghilangkan demam, hilang. Kalau kita kanser, hilang kanser tu, ikut niat kita. Macam air zam-zam pula, ma'u zam-zam lima syuriba lahu, itu ada yang sahih, itu ada. Tapi kalau ni terung ni tak ada. Jadi nampak sangat dia nak melakukan bagai dia jual tu. Benda-benda tak masuk akal. Lepas tu dia sebut, ini Imam Nawawi sebut, semua ulama hadis sama, lebih kurang sama ya. Jadi kita baca satu, ini contoh cukup dah. Cukup dah. Dia kata, wa'lam anna ta'ammuda wad'il hadith haramun bi ijma'il muslimin alladhina yu'taddu bihim fil ijma'. Ketahuilah, sengaja mereka hadis itu adalah haram menurut ijma' ulama yang dipakai, yang boleh diambil kira. Tak kira ada juga ulama yang tapi tak boleh pakai, tak kira. Ulama-ulama yang muktabar, yang diakui sepanjang masa, semua mereka sepakat. Wasyadzat al-karramiyah al-firqatul mubtadi'ah fajawazat wad'ahu fi at-targhib wat-tarhib waz-zuhd. Ini pendapat ganjil puak-puak karramiyah, ahli bid'ah. Dia kata boleh kita reka hadis, harus boleh, dengan maksud untuk targhib dan tarhib, dengan maksud untuk menggalakkan orang melakukan kebaikan, kebajikan, dengan maksud untuk menakut-nakutkan orang daripada melakukan sesuatu maksiat ataupun dosa. Boleh reka hadis. Sebab itulah kita dapati banyak hadis-hadis targhib dan tarhib ni, fadail ni banyak benda-benda mengaru. Sebab adanya golongan macam ni, dia menganggap harus, sebab niat dia baik, nak suruh orang ni misalnya fadilat Quran, jadi rajin belajar Quran lah. Jadi dia reka banyak lah, reka maudhu' saja. Dan benda-benda ni orang keliru. Sebab apa? Sebab dalam kitab
kitab tafsir yang hebat-hebat, pengarang-pengarangnya yang masyhur, memang handal lah. Macam Baydawi, Zamakhsyari dan lain-lain. Dia ada tu. Yang ni di awal, yang ni di akhir sebut kelebihan sesuatu surah, setiap surah. Dia ada sebut. Padahalnya kebanyakannya mengaru hadis palsu. Sebab itu kita tak boleh semata-mata nak tengok, oh ini dia ahli tafsir. Tak boleh. Kena tengok dulu. Tapi sekarang ni alhamdulillah sudah ramai dari mana-mana atau dunia, ulama-ulama sudah sedar benda-benda macam ni, dan mereka berhati-hati. Apabila menulis dia tak banyak dah benda-benda macam ni. Komen ada. Tapi kalau dulu-dulu, banyak sangat. Banyak sangat benda-benda macam ni. Dia tak ambil berat, pandai ringan. Itulah sebab tersebar dengan meluas dalam masyarakat benda-benda yang karu. Tentang kezuhudan, boleh direka hadis. Nak suruh orang ni ingatkan akhirat, tidak leka sangat dengan dunia. Jadi kita boleh reka hadis. Ini fahaman puak-puak ni. Tak boleh. Kita ahli sunnah tak boleh. Walaupun maksud kita baik macam mana pun tak boleh. Dosa besar. Maksud baik pun tak boleh. Cukup dengan yang ada saja, yang sahih itu. Kemudian dia sebut, cara ni yang seperti ini diikuti oleh orang-orang yang jahil, yang masyhur dengan zuhad, ahli-ahli zahid, ahli-ahli ibadat. Mereka ni masyhur, selalu menyebarkan benda-benda macam ni. Memang tidak pelik. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, biasa jumpa dengan hadis-hadis maudhu' ni, mereka main-main. Main-main. Hampir tidak ada kalau kitab tasawuf. Ya besar-besar lah, yang hebat-hebat menjadi rujukan, yang tidak ada hadis maudhu'. Boleh kata begitu. Inilah yang Imam Nawawi sebut puak-puak zuhad, puak-puak zuhud, orang-orang yang zahid. Jadi kesan dia besar. Jadi orang Islam ni tinggal dunia. Sebab itu ramai dahulu, zaman dahulu, orang Islam ni dia pergi lari ke dalam gunung, ke dalam gua, pergi betapa saja tinggal dunia. Sebab ni benda terpedaya dengan benda-benda ni. Padahal Islam tidak menghendaki begitu. Islam tidak menghendaki begitu. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah dia pergi Mekah. Mekah pun bandar, bukan lari dalam hutan. Dia pergi ke Madinah. Madinah dia sendiri yang bubuh nama Madinah tu, maknanya bandar. Bukan nak lari ke hulu ataupun ke dalam gua. Tak ada macam tu. Cuba tengok umat Islam bekerja di mana-mana daripada dulu. Ulama-ulama besar di bandar. Sebab di bandar orang ramai. Orang ramai, pusat di situlah. Cuba kita tengok Baghdad, bandar, situ pusat ilmu. Cordova di Andalusia, bandar, di situlah ulama-ulama ramai. Dan Shah Waliullah, Delhi, ibu negara tu, di situlah dia buka pusat pengajian dia. Dia bukan jenis lagi. Ada punya jenis lagi ni, dia terpengaruh dengan cerita-cerita macam ni lah. Di mana kita tak boleh fikir untuk besok, apatah lagi untuk setahun. Untuk besok pun tak boleh fikir. Untuk besok tak boleh fikir, untuk petang nanti pun tak boleh fikir. Kalau fikir pada dunia, sampai begitu sekali. Kesannya teruk umat Islam, teruk. Apa ni, targhiban fil khair fi za'mihimul batil. Tujuan dia reka hadis ini dan sebar hadis-hadis ini untuk menggalakkan orang buat kebajikan, buat ibadat dan sebagainya, pada dakwaan mereka yang karut itu. Imam Nawawi kata karut, tak betul begitu. Wa hadhihi ghabawatun zahirah wa jahalatun mutanahiyah. Ini cara yang seperti ini terlajak bodoh, kata dia. Nampak nyata sangat kebodohannya, dan jahil, terlajak jahil ini. Cara macam ni, itu yang Imam Nawawi kata kepada golongan seperti ini.
cukup untuk menolak golongan ini. Kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cukup, kata dia. Hadis itu sahaja pun sudah cukup. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berarti dia telah menempah, menyediakan tempatnya di neraka.